Sahur makan Frosty. Jom, BTZ Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi bersama kita di podcast BTZ. Saya Zahil. Saya baik. Saya boleh tak kisah. Saya Taufik. Ya. Hai. Yalah, tak ada orang lain. Setting baru ni Kita Alhamdulillah. BTZ. Masya-Allah. Cuba cakap sekali. B. Alhamdulillah. Apa cerita ni? Sahur Ini kalau betul-betul keluar, kalau kita drop video yang ini Friday, berarti besok ni puasa. Puasa Sabtu ke Ahad Alamak, tak ingat lah. Tak kena check. Kena check. Lebih kurang 1 ataupun 2 hari lah. Tengok kita drop bila lah. Tapi kita dah nak puasa. And semangat dia dah mula berkobar-kobar ni. Betul. Yelah, kita pun dah hujung-hujung Syaban. Yes. Jadi Ramadan pun tak lama lagi nak bertemu. InsyaAllah semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Jadi cakap pasal Ramadan, biasalah. Sebab tu mak aku kan jumpa ni. Kita macam salah. Kita salah. Ni baru keluar reservis lah. kita boy band lah. Cakap pasal bulan Ramadan, sahur lah Sahur lah. Semua sahur ada paling masing-masing style makan sahur. Ada orang makan sikit, ada orang kena makan banyak, ada orang tak boleh bangun terus. So kalau cakap pasal pengalaman kita pasal Ramadan ni, macam you yourself berapa tahun dekat negeri orang mungkin macam-macam style lah waktu kita belajar pun sama Macam Karina. So macam dulu macam mana? Johor, Thailand, Indonesia. Kalau Malaysia syok lah kan Bai? Malaysia okey lah. Malaysia, Indo, mostly Heaven normal lah. Kirakan pasal suasana pun sama juga. Diorang pun berpuasa. So you bangun pagi tu, you tak rasa macam you buat benda tu seorang lah. Macam kat Malaysia. Macam kat Thailand lain lah sikit. Because you rasa macam 3-4 pagi. Lagi sana 1 hour before. So you nak kena bangun agak siang lah. So Jap, you dekat apa you cakap kemarin? Trat. Lama ni kat Trat ramai orang Islam? sana ramai orang Islam. Tapi tempat I tinggal tu dia macam Sunyi sikit sunyi dan macam dia resort. So resort dia agak ke dalam. So diorang tak adalah macam you keluar kedai dah start buka and all that pukul 2-3 pagi. Tapi normally I akan beli macam kedai nasi ayam tu, orang Islam jual tu. Malam beli lah. Malam tu I beli lah. Malam beli simpan untuk kadang biasanya bulan Ramadan ni I biasakan Tak cerewet lah? tak tidur. Oh tak tidur. Tak tidur lepas kan tarawih ke lepas witir ke apa, then after that I try makan sendiri pukul 2 lebih 3, then after that I tidur. Ya, berarti you sahur nasi ayam lah. Kadang nasi ayam, kadang depend. Kadang kaprau Kaprau juga Tak, cerita dia kena yang cakap tadi, ada orang dia buka berat, ada orang dia buka kurang berat. So kurang punya preference macam mana? Kadang kalau tak nasi ayam pakai apa tu, makan kurma, kadang susu almond punya. Tu je. Almond milk. That's it lah. I think Ramadan for me kira awal-awal lu memang kira orang kata kecoh juga sahur. Awal-awal Ramadan macam kita baru-baru start puasa apa. Tapi dah pertengahan dah nak hujung-hujung, janji alas perut lah. Yes, correct. Oat ke, kadang-kadang kurma ke. Tapi kalau misal kata hari tu like pack kan, betul-betul like pack, memang kadang-kadang nasi juga lah. Kalau macam dulu Ramadan I do a lot of travelling kan. Correct. Jadi like macam pagi dah tahu ni travel, takut kita buka pula dalam aeroplane kan. Yes. So pagi tu memang telan dulu lah. Actually betul. For me mostly it's all about drinking up lah. Nak kena Hydration banyakkan minum air, betul. air. Pasal pada kita macam Ramadan, yes lah, mungkin pada orang biasa, orang yang kerja office, orang kerja biasa, diorang akan rasa diorang punya Movement benda tu macam agak aku nak kena makan ni, aku nak kena makan tu. Macam kita tetap sama. Ramadan tak Ramadan, still kita nak kena maintain perform, kita nak kena training, kita nak kena main game, sometimes. So it's just that waktu makan tu kita nak kena adjust lah for that 1 month. I rasa menarik apa tau. Ni kemarin kita bincang benda ni sikit lah. Kalau sekarang kat online ni, Instagram ke Facebook dah mula keluar tau. 30 days sahur meal prep kan. Cuma masalah dia adalah dia macam tak syok sikit, dia macam demak sali sangat. Yalah, dia macam tak mungkin cara prepare tu diorang tunjuk kan. Macam ada asal usul, mungkin pisang and all that. Macam kita kan biasa nasi kan,
sahur nasi dan lauk-lauk dan sebagainya. Overnight oat. Overnight oat. Ni overnight asam pedas. Gitu Tapi kan. dia Beza. menarik dari segi apa tau. Dari segi kadang-kadang orang bila dia orang prep meal kan, dia orang tengok calories tau. So okay, kita satu hari ni kalau untuk orang lelaki biasa dia perlu katalah 1800 kalori ke 2200 kalori. So dia fikir sahur kena cukup untuk 2000 ke apa kalori. Cumanya while that is sensible lah, kita faham lah. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi sahur ni bukan Untuk susah nak nak cakap. cover. Dia pasal apa? Kan Nabi cakap tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Barakah, betul. Maka ulama khilaf berkat sahur tu maknanya apa? Betul. Maka ada orang cakap berkat sahur tu maknanya adalah makanan itu diberkati. Maksud berkat adalah the optimum acquirement of good. Benda tu walaupun sedikit tapi kita dapat dia efek dia kau-kau lah. Tu berkat. dia, yes. Okay. So to one extent makanan tu berkat. Second extent masa sahur tu berkat. Yeah. So what I'm trying to say is okay, kita guna as much as possible ilmu nutrition ke kalori dan sebagainya. Yes. But jangan sampai kita lupa bahawasanya keberkatan tu yang kita cari. So kemungkinan besar walaupun kita makan sedikit ataupun makan sekadarnya, tapi kalau kita niatkan untuk mendapatkan keberkatan sahur, insya-Allah dia mencukupi. Cuma lah while I say this pun problematic juga. Ada orang cakap, "Ustaz, saya ikut cakap you Ustaz. Kita makan insya-Allah Tapi sikit." tetap lapar. But the thing is kita lupa pula, kita cakap Nabi tak pernah cakap siapa yang ambil sahur dia tak akan lapar. Yes. Lapar tu normal apa? Sebab nak dapatkan lapar tu. keberkatan dia. Exactly. Yes, correct. And apa pun yang kita buat, dia adalah kepayahan dia. And I think that the pin of hunger tu kadang-kadang bagus juga. Betul. Supaya dia mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia kita punya ni lah. simpati ke orang lain dan Dia sebagainya. punya Kan? objektif of puasa tu lah. Exactly. Kalau kita rasa full sampai petang, maka tak sampailah objektif dia tu kan. Betul. And apa ni, sahur tu bukan menjamin Betul. kita punya kepuasan makan tu akan kekal sampai kita Maghrib. buka. Yes, correct. Cuma Nabi kata jangan lepaskan peluang sahur tu sebab ada keberkatan di situ. Mungkin gara-gara keberkatan tu juga kita dapat bertahan. Sebab tu orang-orang dulu cakap apa? Ni puasa ni beza dengan kita diet tu. Orang kadang puasa, kadang-kadang disebabkan niat dia tu dia bertahan. Betul. So niat puasa tu kira powerful lah disebabkan kita bertahan di atas landasan ibadah dan sebagainya. Lah pasal sepanjang hari tu kita tahan kan. Betul. Kita macam control kita punya. Correct. Because why ada effects, ada elements yang akan ganggu kita sepanjang tu. Padahal kita tak tahu yang sepanjang hari tu sebenarnya kita tengah beribadah kan. Betul. Sebenarnya. Why performance affected tak puasa? In a way tak, badan lebih ringan sebenarnya. Okay. Tapi kadang Cari lah. yalah, kita mencari lah. Because why? Because kita dah biasakan dengan waktu-waktu yang tertentu. Mungkin okay, kita nak kena makan waktu macam ni. Okay, dinner nak kena makan macam ni, lunch kita makan waktu macam ni. Tapi okay, for us, let's say macam okay, memang tadi kita cerita tentang berkat. But at the same time, of course, the reality-nya pun orang pun masih rasa tetap lapar kan. Yeah. But actually you can plan it this way also. You can sahur benda-benda yang mungkin boleh lastkan you punya energy, level of energy for you to go through the whole day kerja or activity. So we can narrow down into certain menus lah. Yeah. Then maybe we can start maybe overnight oats ke, atau maybe we can kita dah Kenapa orang masih sebut overnight oats Dia popular dia Dia popular Tapi dia macam betul-betul full lah. dia macam betul-betul full weight. Really? Dia rasa macam benda Tak tu kurma. throughout the whole day you macam you tak mencari makan tu. Apa tu Cukup sifat nak cari makan tu kurang. Because you punya day macam just go Appetite by dia just tu like that. Appetite dia still maintain gitu. What's the science Dia burn lambat Kenapa Tak, I because think the things yang dalam tu lah. yes, Ingredients dalam yang the kita ingredients letak tu. there's a lot of protein there, there's a lot of Cups bukan cups you know, you campurkan a bit of everything, you dapat a bit of sugar, you dapat a bit of protein, calories dan sebagainya. So you know, carbohydrates and all that kan. You Because campurkan ada kurma. Mungkin a simple one lah, mungkin oats. Ini boleh beli dekat mana-mana, NTUC ke supermarket mana. Just oats, then after that susu you can use Greek almond. yogurt lah. Almond boleh, almond milk boleh. Dan Mungkin tak sedap boy. tapi tak kisah, tapi tak apa. Bila you dah campurkan dengan the likes of kurma, campurkan pisang and all that, semua dia punya kemanisan dah dapat dah. Babe, manis babe. Tapi sedap. Lama-lama sedap. Cuma dia bergizi Serious. lah, bergizi. Agak payau lah orang-orang yang biasa makan ni. Memang baru-baru payau makan. bukan agak payau My wife memang suka. Tapi you start dengan jar yang kecil, mungkin macam this kind of size. Then you gradually you besarkan size dia. Gitu lah. It's okay, boleh. I think it's I best. think oats pun memang yalah, ada orang boleh makan. Ada orang untuk orang
kau buat midnight apa? Overnight benda ni. Oh, semua benda overnight. Overnight ni aku lagi rela makan on the Ada spot. overnight kebab ada. Overnight nasi mandi. Ada orang like aku panaskan time tu juga aku makan. Ada orang gitu. So it's up to your preference lah kan. At the end of the day, sahur ni bukan untuk nak tunjukkan yang kita ni nak challenge makan banyak ke tak banyak kan. Betul. Kadang as simple as kurma pun. Betul. Sebab tu Nabi sunnahkan untuk kurma. Bila saintis buat research pun kurma tu 3 biji pun masya-Allah sih dia punya calories. Sugar dia. Energy Cukup level dia, untuk sebab actually puasa ni ujian dia is haus je. Betul. Kalau itu betul. Oh, betul tadi cakap kan. Sekarang ni tu air putih dengan air Pepsi dia biasa tau. Minggu depan dia lain macam gigil tau tengok. Dengan bunyi krek-krek Oh, kat bazar. Tengok smoothie tu kan dah Air jadi katira, macam, katira. Semua jadi benda lain kan. You guys pernah ada problem bangun sahur tak? Kecil-kecil apa ke? Ke korang memang sahur memang? Dulu ayat kira standard lah. Kalau terlepas sahur tu Tak puasa. Dan tak puasa. Oh, lupa nak baca ayat. Lupa nak baca ayat. Niat. Lupa nak niat lah. Dan lupa sahur lah. Macam-macam lah kan. I ingat I memang payah sahur lah. Bila kecil-kecil kan. Tak tahu lah dia memang masalah bangun Liat tidur. lah. Lihat lah. Sampai my mum would at times macam bawa a glass of water to where I'm sleeping. Okay. Kau minum air sikit pun tak apa. Yang penting sahur. Ni kan ni orang-orang dulu mak-mak kita Itulah nama dia berkat kan. nak training. Kau ambil sikit ada yes, berkat yes, insya-Allah yes. macam gitu lah kan. Betul. Tapi kadang bila sahur ni you dah bangun kadang terbau Maggi pun. Itu pun tu pun trigger juga saya. ya ke? Kena Maggi sahur-sahur pun. Betul. Pun pergi juga tu. I tak boleh lah. I sahur daripada kecil sampai besar satu benda je. Ha. Cereal lah. Oh, cereal lah. Serius lah. Frosties. Frosties yang ada gula-gula tu kan. Yang dia yalah dia Coated lah, sugar coated. Ataupun honey star. Ya. Benda lain semua tak boleh. Taste budak-budak lah. Masih Lidah a kid. baby-baby. Masih lidah baby-baby Tapi actually cereal kalau you campur let's say sama dia macam overnight oats. Tapi kalau cereal punya version if you boleh masukkan raisins, you boleh masukkan benda-benda lain. Almonds, Almonds. Oh, you punya fancy lah, boy. You masukkan satu Cup lah. satu scoop of protein pun campur gaul dah dia makan. Betul. Sama juga. Jadi you punya frosties tu lebih ke sihat punya frosties. Cuma dia gula tu yang masalah kot. Yes. Tapi okay lah. I think throughout the day you akan burn juga. That thing. Hopefully lah. Hopefully lah. Cakap pasal sahur ni buka pun jangan lupa babe. Buka itulah yang benda terpampang depan kita. Hotdog lah, this lah, that lah, macam-macam benda kan going through kan. Dan bila you nak makan pula macam bazir pula Macam for you suka buka jenis yang you immediately nak kena makan, nak kena masuk semua now or later? I sekarang ni buka tak boleh buka banyak pun. Tak tahu lah. Dia buka sikit. Faktor umur lah bukan Saya rasa faktor umur lah. Dulu Dah malas. time kecil-kecil kan satu meja penuh kan. Betul. Dia kena color-color. I think dia kena sekarang macam-macam. just buka je. For me pun Correct. tapi I rasa once based in on- a while lah. Once in a while. Betul. Once in a while kadang macam ada event-event kan. Memang dah terpampang benda tu. Memang layan lah. Tapi kita tak mencari lah. Okay. Ada okay lah. Dia syok makan ni lepas tarawih kot. I lebih syok makan lepas tarawih daripada time buka tu. Itulah. Dia selera dia lain lah. Selera dia versus time buka tu macam yalah walaupun for me I think based on experience. Because why? Pasal pernah dulu makan banyak and all that depan. Then you cubit sini Dah kenyang. dah kenyang. Then after that you feel bad macam kau banyak sih makanan. Actually you perlu gini je. Actually you perlu ni je. Yang lebih tak elok ni adalah takut pembaziran pun. Dia kerana kan bila tengah lapar tu memang beli selagi selagan lah kan. Tapi in the end bila buka makan sikit makan dulu nak gimana. Ada orang cakap tak apa boleh buat sahur pun. Ya ke sahur makan? Ya, apalagi sekarang ada home based business home based business ni kan pun Grab juga semua boleh order sih. Grab. Ni kira Orang macam hantar menghantar buy ni betul kan. macam buy macam Ustaz Zahil confirm hari-hari orang hantar barang. Betul tak kan? Actually yes. I yang tak betul. popular macam korang ni pun orang selalu juga menghantar. Kita fikir alamak kita dah masak orang hantar. Kita dah masak orang hantar. Dia macam ya Allah. Kadang-kadang kita dapat kita share dengan Cuma itulah orang hantar memang ada macam banyak-banyak niat macam-macam niat lah kan. Betul. Sebab kadang dia hantar untuk support dia juga. So satunya Ramadan ni waktu kira the best time waktu buka tu kita review makanan orang sikit kan. So kita bantu-bantu at the same time. Correct. Cuma sedihnya sebab yalah for me like I memang tak buka kat rumah. So bila dapat makanan-makanan tu tak boleh nak review sih. Of course lah babe. Kadang kita nak review terlalu banyak pun payah juga. betul. Satu sudut kita nak support orang. Betul. Tapi lagi satu sudut pula kita tengok macam banyak kan makanan. Tapi then from there I learn. From there kan kadang I rasa I cakap dengan my wife. Dia cakap yang dah lah tak, I mean no need to cook.
kita tak payah masak untuk berbuka. Kita buka apa adanya je. Then baru setelah tu baru kita try makan. Maybe makan luar. Dia kelakar kalau apa tahu. Kalau kita cakap kita tak payah masak, kita makan seadanya je. Nanti adalah orang hantar makanan. Kena orang tak hantar makanan. Sekarang kita harap orang tak hantar. Cakap alamak apa ni nak buka. Dah lah kurma. Alamak bila hari yang niat tak nak makan kecoh-kecoh, tak ada orang hantar kan. Betul. Bila makanan dah terhidang, semua hantar kan. Tapi apa pun terima kasih lah. Terima kasih pada semua yang pernah menghantar makanan, alhamdulillah. Dan akan terus menghantar. Dah akan terus dan menerus hantar. Dia actually dah start ni orang hantar-hantar. Dah start lah. Dah start. Dah start. Alhamdulillah. Okey lah, ada yang mungkin dah start kurma. Ada yang start. Mungkin ada bukhur pun orang hantar. Wah, syok apa? Macam bukhur and all that. Ingat last Ramadan orang hantar like nasi mandi apa? Platter lah. Yang rapper Dulang. Kasar lah. Macam mana sih ni itu nak time makan? I quarantine sih, I ingat lagi. Itu Ramadan apa? Quarantine. Dia seorang tu. Seorang lagi kau yang hantar semua satu-satu. Sebenarnya boleh je buka cubit sikit. Tapi yelah. Itu nasi mandi mau 23 rakaat tu. Nasi mandi, nasi. Macam-macam. Habis dah tak habis pula. Tak boleh hantar ke bilik Betul sebelah juga. kan. So because diorang ada this all these rules kan. Dia tak boleh Ruling hantar tak makanan, boleh ni, tak share boleh and tu. all that. Betul? Kalau cakap pasal kurma, korang suka kurma apa? Ajwa. Ajwa. Tapi actually okay, ajwa is Okay, random is kira general lah. kalau jenisnya dari segi ajwa at what stage? Yang biasa dah masak ke? Okay, I suka sebenarnya to be honest, I suka rooftop. Rooftop. So hashtag team rooftop Tim rooftop setengah masak nama dia. Team rooftop lah. Rooftop Rooftop. Tapi masalah dia rooftop susah nak beli sebab Dia ada musim dia, ada musim. and kena simpan dalam fridge. Kalau tidak dia masak cepat. Correct. Then dekat Madinah lah kan selalu dapat rooftop. Dia rooftop, kunyah, kopi hitam. Yes. Tengah kunyah tu minum sikit. Yes. Macam kopi aiskrim. Yes, correct. Recently yang apa tu umrah COVID tu yang I pergi tu. Nama dia memang confirm umrah COVID lah. Umrah COVID Boleh lah. boleh. So kita pergi ke masjid yang Masjid Quba. Okay, I went to Masjid Quba. Dan dekat luar tu diorang dah susun rooftop tau, semua rooftop. Kurma-kurma tu semua kat luar. Fresh lah Fresh sepanjang tu. I ingat dia jual. So kita jalan macam I tengok lah. Dah tu orang tu cakap, Haji take no problem. Fadal lah kan. Fadal take. Ya macam take. Apa lagi? I pun macam it's okay take 1 2 3 4 take. I tu terus macam no lah, satu cukup lah kan. Satu tu je dah besar tu berlambak gitu. orang kasih Kasih. After that I cakap Ustaz Luffy lah. Cakap baik take. It's okay. This memang diorang tiap-tiap Jumaat. It was Jumaat. Infak lah, diorang infak lah. Sabil. Dia cakap kau macam mana nak bawa balik Singapura, nak pergi Uzbek lagi. Cakap tak sempat lah ni kan. Tapi alhamdulillah Itu susu sudah menjadi keju. Wish, itu kira campur dengan kopi Arab yang kecil tu kan. Memang dia lah. Diorang letak lagi apa, diorang punya apa tu? Tahina Tahinah tu kan. Tahina tu apa? Kan nanti kalau you kalau notice diorang puasa Senin Khamis kat Masjid Nabawi, Okay. nanti kira ada tahina. Dia macam diorang mepis lah. Macam chili sauce tapi diorang tahina. Dia kacang-kacang lah. Dia kacang-kacang lah. Oh yes, macam ada Tapi olive tu oil manis, dan Dia ada tahina yang savory, ada tahina yang manis. Dia ada yang manis, ada yang tak manis. Tapi roti dia tu best lah. Kadang ada orang tak puasa pun, dia duduk situ dia feel. So dia kan pas-pasan. Suasana solid sih. Diorang pas-pasan. Memang I niat saya nak pergi umrah Ramadan. Macam jadi apa? One day lah. Macam BTZ lah pergi lah dengan BTZ lah. Dengan jemaah. BTZ travel lah satu hari kita pergi Terus syok juga jemaah mungkin buat orang. Confirm orang nak ikut ni. Okay, sama why not? I ada cerita pasal kurma ni. Dulu ada satu members lah kat Mesir. Dia ni kebetulan dia pergi sekolah kat Azhar. Dia punya specialty dia hadis. Faculty dia faculty hadis. Oh okay. Masalah dia adalah dia tak boleh makan kurma. Wow. Kita selalu ajuk dia lah. Macam kau faculty hadis, belajar hadis hari-hari, belajar sunnah pun semua, yang kurma pun tak boleh makan. So dia cerita, aku actually ada masalah sikit. Cakap apa masalah kau? Ada a bit of a traumatic incident. Dia cakap bila aku kecil-kecil, sahur ni liat. Okay lah, kita faham lah. Satu hari ni mak aku paksa juga, jadi aku bangun dalam keadaan macam setengah-setengah bangun gitu kan. Dia sleepwalk to the kitchen. Jadi dia cakap semua orang boleh bangun. Dia pergi dekat the meja kan. Masih gelap. Dia nampak a bowl of dates lah. Dia cakap aku makan kurma lincah-lincah, tidur balik lah. Then? Dia ambil kurma, dia makan. Dia cakap sebelum nak makan dia tengok sekali dia bergerak-gerak lah. Bukan kurma lah, lipat lah. Oh Allah. Tapi kat negara Arab memang gitu lah. Itu yang dia cakap buatkan dia sampai hari ni tak makan kurma. Traumatik sampai I think sekarang. kat Jordan kita pernah. Kat Kesian Jordan pula, kalau musim sejuk,
banyak lipas. Oh, okay. I tak tahu musim sejuk ke musim panas. I think musim sejuk ke lebih kurang lah Dia gitu. kalau musim sejuk lipas dia pakai sweater. So like macam boleh nampak lah orang bergerak lah kat dapur lagi kan. So ada satu kali ni I pernah dengar cerita lah, one of my friend Indonesian. Kira dia nak buat air, dia kata okay lah tak payah buka lampu lah. So dia dah letak teh, dia ambil gula. So dalam gula tu actually semut. Tu dia minum semua semut. Kau tu the last thing that you want to do Tapi kadang orang masa boleh Experience. Cakap pasal kurma kan, ada hadis dia and all that. Macam pagi kalau you makan kurma 7 biji Ajwa. lah fokus lah. Dia elakkan sihir and all that. Is that Sahih. is sahih Sahih hadis tu. Tentang apa ni 7 tangkai kan. 7 biji. 7 biji 7 biji ajwa. ajwa. Tangkai mau kencing manis. Kepala mu botak ah. Ajwa pun bukan murah. Betul juga. Lagi ajwa alia. Pada saya tengok dia isu ni menarik. Kalau satu hari kita boleh discuss specifically dari segi makanan-makanan sunnah. That Menarik would be interesting actually, yes. Cuma again, while there are things yang kita sebut sebagai makanan sunnah, tapi kadang-kadang juga ini nak maaf cakap, tak maaf cakap sangat lah. Maksudnya apa? Kadang-kadang in the market also there are people who exploit the name of the prophet. Pun ada juga. Banyak. Is it? Okay. Ada orang pernah datang kat I, dia ni kita boleh bincang in detail nanti lah. Dia jual madu. Okay. Dia cakap, Ustaz, saya punya talking about madu. Yes, correct. One of them. madu pun sama juga lah. Yeah. Nabi cakap antara ada riwayat yang ada sahabat sakit perut kan. Nabi suruh makan madu. Dia cakap tak baik ya Rasulullah. Nabi cakap relax lah, tunggu jap. Dia cakap perut kau tipu sedangkan benda ni betul lah. Tapi orang ni dah jual madu. Dia cakap, Ustaz boleh tak dekat label ni saya tulis sunnah macam gitu lah kira. Okay. Madu sunnah ke apa. I did not like it. Alright. If you want to educate people pertaining to this particular matter, boleh, tapi be a bit more discreet. Mungkin dekat description dia sikit ke apa ke, boleh tak menjadi masalah. But untuk laungkan sunnah madu, sunnah ni, sunnah tu, masalah tau. I pernah tengok kat satu frozen food punya, tak nak sebut kedai mana Okay. I nampak satu produk ni, dia tulis apa tau, kopi sunnah. Serius lah. Kita fikir balik bila Nabi minum kopi. Dia cakap tak, bukan apa. Dalam ni ada benda-benda dia macam the commercial aspect of it. Okay. Bagi I is a bit worrying. Itu yang nama dia penunggang agama. Okay. Alamak, betul asyik betul lah. Okay, kejap. Before we go there, I nak cakap pasal madu. Okay, madu Sekejap, madu ke bermadu? Okay, memang. Bahaya. macam ni. Pagi ni danger lah. Hari Ahad ni. Tak boleh lah. Okay. Sekejap. Pasal madu. Okay, madu, when they say madu sunnah kan, then obviously kita akan zoom in into madu sidir. Right? So madu sidir is the best. Madu sidir ada this, ada that, ada that. But what about ada madu then? You know, madu pun datang daripada lebah-lebah juga. I think madu sidir ke sunnah? Tak lah juga. Actually Tak maksudnya keistimewaan dia. Quality wise is sidir lah. Is sidir, okay. Kenapa sidir? I think because of tempat dia kot. Tempat dia Indaman. dengan dia punya lebah pergi kat apa ni? Yang bunga-bunga tertentu lah. So bila you taste, kalau you pergi Turki you tengok madu dia colour putih, Betul. ada yang colour Yes, hitam, correct. Warna ada pink yang- sikit. But at the end of the day, dia balik kepada konteks madu yang you ni lah. So could be any madu pun. As long as you rasa you makan madu tu untuk nak ittiba' sunnah, nak hidupkan sunnah Nabi, you akan dapat pahala sunnah. Dia tak kira madu tu ada gula lebih ke. Kita how far kita boleh go dengan ilmu madu pun. Orang kata madu ni banyak gula. Tapi kalau you pergi negeri-negeri Arab, madu ada colour putih, ada colour biru, colour purple, macam Malaysia madu kelulut tu kan. Itu semua manfaat sih. As long as dia madu, As long as dia insya-Allah. Okay. Cuma kita tak dapat specifically madu apa yang memang Nabi khususkan kat situ. Sebab semua madu memang datang daripada lebah. Datang daripada dia punya apa ni, daripada bunga-bunga yang dia ambil tu lah. Kecuali ada madu yang bukan daripada lebah. Tu madu danger tu. Madu tiga. Macam ada orang apa namanya, manuka. Manuka, Hanuka. Hanuka tak ada Manuka tu perayaan orang Yahudi. Oh. Manuka popular. Dia ada macam grade-grade dia. Mahal tau. Tahu. Ni Mak Salim brand lah. Dia Manuka ni specifically untuk tekak orang cakap. Tapi again lah, like you said, I agree. Tak kisah, yang penting nama ni itu madu. Tak kisah daripada region. Because kadang kita orang lalu kat NTUC kan, or ke tempat supermarket mana-mana, kita nampak madu juga. Tapi when kita nampak madu tu, yes dia taruh madu honey, 100% good. Tapi organic, ni sunnah ke tak sunnah ni? Macam gitu Jadi datang
kita start to compare with sidir. Then we will start to say, sidir is the sunnah one. Because dulu waktu I kat Jordan, I tak pernah dengar word sidir pun. Macam betul. Oh, is it? You kat negeri Arab? Tak dengar. Tak dengar. Cuma sekarang dipopularkan sebab sidir ni antara one of the highest grade of madu. Okay. Dulu kita kat Mesir orang suka, dia sebut Hadrami je. Hadrami lah. Hadrami betul. Asal Daripada Hadrami. Yaman. Yaman. Cuma yelah, one of the best grade memang daripada Yaman. Kita tak nafikan. Okay. Cuma dulu kira as long as dia madu, kira sunnah lah. Okay lah. Okay je. Because you kena ingat, kalau Nabi letak madu tu hanya untuk sidir, maka orang-orang yang tak berkemampuan tak mampu nak menghidupkan sunnah tu. Betul tak? Tak fair lah. Takkan sunnah menindas. Jadi Nabi letak betul, benda betul. tu as Across the general board lah. lah. As general aja. Siapa yang rasa tu madu dan kau buat benda ni sebab kau rasa Nabi suka, Nabi ajar kita untuk kita kalau sakit ke kita makan, as long as niat kita untuk sunnah, kita dapat lah. Tak kira madu tu datang daripada Israel ke, datang daripada negeri Australia ke. so as long as cuma kalau you dapat sidir sekarang bukan murah. Mahal. Kan, jadi ada orang yang dia ambil bukan sidir, ni madu biasa je lah. Kemungkinan ingredient dia lah, mungkin dia punya ingredient Dia proses dia. Betul. Kat mana? Ada yang atas gunung apa semua kan. Sama juga dengan kurma. Kurma pun macam-macam kategori. Cuma bila sampai ke ajwa, Nabi kata this is special sebab aku amalkan ni untuk elakkan daripada sihir, daripada hasad dan sebagainya. Kalau yang lain kau makan itu dapat juga pahala sunnah sebab itu pemakanan Nabi. Nabi pun makan rutab, Nabi pun makan ajwa. Cuma kalau Nabi wajibkan ajwa sahaja, habis lain-lain semua kurma tak laku sih. Tak laku sih. That's why Nabi selalu dari salah pula makan kalau lain kita notice dalam sunnah Nabi, selalu Nabi generalisekan benda-benda gini. Betul. Contohnya macam solat nawafil. Nabi kata dalam hadis mathna. Solat nawafil ni senang je. Kau nak buat dia dua-dua. Sebanyak mana kau nak buat silakan. Jadi it's up to you. You mampu buat 2, you mampu buat 8, you mampu buat 20. At the end of the day, you buat 2. Sebab 2 tu adalah syarat untuk dapatkan sunnah Nabi. Okay, since kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita cerita pasal sahur and all that. Apakah tips-tips mungkin yang kita boleh share dari segi ibadah, mungkin solat sunat, apa yang bagus I think waktu sahur, sebelum sahur, yes. Waktu sahur tu pun, kalau you tengok dalam Quran, Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang lebih-lebih lagi even yang hidup zaman Nabi dan Nabi SAW sendiri pun memang menghidupkan sahur mereka tu. Okay. Jadi dalam ayat tu mengatakan wabil ashar. Ashar tu waktu sahur. Okay. Kita digalakkan untuk yastaghfirun. Mana Nabi waktu tu beristighfar. Dan para sahabat juga beristighfar. Jadi waktu tu kalau kalau I tak salah lah dalam banyak pandangan mengatakan bahawa di antara waktu mustajab. Tak, memang betul. Memang betul. Waktu istijabah dia bagus. Maknanya kita doa ke kita. That's why I rasa waktu sahur waktu sahur tu kira antara maybe 1 jam sebelum subuh. Sahur ni lagi baik kita lambatkan. Kan. So bila kita lambatkan maksudnya. Dilambatkan. Okay. Dekat dengan subuh. Kan? Dekat dengan subuh. Dekat dengan subuh. Yes. So imsak lah. Jangan dekat sangat imsak lah. Imsak tu itu swadi dia juga tu. Imsak tu actually sebenarnya ada ke tak ada? Imsak tu berbeza antara para mazhab. Cuma bila ada imsak, you dah ready untuk bersihkan semua. Okay. Maknanya dia al-imsak, maknanya you tahan diri you daripada memakan lah. Nanti you azan kan. Yes. Tapi kat negeri Arab dulu sampai azan babe. Sampai azan masih minum. Dia riwayat dia adalah orang tanya dekat Bilal, wahai Bilal, di antara sahur Nabi dengan subuh Nabi tu berapa lama? Bilal reply, lebih kurang 50 bacaan ayat Quran. Maka Bilal nak sampaikan bahawasanya there is a bit of a buffer time. Supaya apa? Bila kita masuk ke dalam berpuasa ni, kita ready lah. Yes. Tak adalah huru-hara semua. Which is also interesting. Tadi Anta cakap. Imsak lah. So technically imsak. Walaupun Nabi tak sebut spesifik kata imsak tu, but the concept is there. What is also interesting, Anta cakap pasal wabil ashari hum yastaghfirun. Lepas tu inna Quran al-fajri kana mashhuda. Berarti timing tu agak timing yang berkat. Betul. Tapi kadang-kadang kita bila bangun sahur ni, kadang-kadang dalam keadaan huru-hara, tak prepare dan sebagainya, takut terlepas waktu tu. Lagi kesian siapa tahu? Orang perempuan. Kan. Orang perempuan kena siap dengan kita. Kita pula relax-relax, orang lelaki datang kan pagi bangun muka sememeh makan. Aku makan macam gitu. Orang perempuan kesian. So maybe ni satu tip untuk suami-suami lah juga, untuk cooperate lah. Bantu lah. Jangan duduk. Tapi rasanya lah for me pandangan I kan, kaum-kaum
kaum-kaum hawa yang tungkus lumus pada waktu sahur ni, Pahala kan. mereka tak lepas daripada pahala. Betul. InsyaAllah diorang akan dapat. Sebab at the same time diorang membangunkan keluarga tu. Betul. Kira diorang yang menghidupkan sahur tu dengan bangunkan ahli keluarga dia dan sebagainya. Rasa benda tu dah sampai kot pahala orang dah. So kira dia bangunkan husband dia solat 2 rakaat. Tu benda je walaupun dia tak buat. Dapat lah connection dia. Jadi kira dalam hadis Nabi ad-dalu 'alal khair kan. Kau suruh Dalla orang ala khairin. dah buat satu kebaikan, maka kau dapat kebaikan tu kan. Cuma mungkin jangan jadikan alasan untuk orang lelaki tak Yes. to exploit the Jadi situation. maknanya dia Nabi pun waktu hidupnya Nabi cooperate lah kan. Jadi kita boleh, don't worry, you buatkan you dapat. I like Kenapa gitu? Tapi betul pasal tips tadi tu, rasanya kita dah kena start tu budayakan diri kita waktu sahur tu, sebelum kita makan lah. Yep. Rasanya sebelum kita makan tu, maybe ambil a bit of masa 1 minit 2 minit untuk solat 2 rakaat. Betul. Dan buat dalam istighfar sikit lepas solat tu, doa dan baru you pergi. Jadi jangan terlepaskan peluang. Mungkin benda ni bukan pada waktu Ramadan saja. Yes. Ni pada waktu-waktu lain pun boleh buat. Betul. Al-Ashar ni bukan pada waktu Ramadan je. Pada waktu di antara sahur tu dengan subuh tu, masa-masa tu masa mustajab untuk kita doa, untuk kita solat sunat. So ambil yang minimal supaya kita boleh istiqamah. Selalu I cakap dengan orang, kenapa tak buat 8 ustaz 8 you only can do for weeks. Letaklah 1 week je you boleh buat 8 rakaat, lepas tu nak sahur, you buat 2 lah. Yes. Benda ni boleh buat hari-hari. Jadi as long as benda tu istiqamah. It's not quantity lah, it's quality. Oh, So cantik bila lah dia tu. duduk Istiqamah. istiqamah. Betul. Oi, kita main timing suara baik. Okay. Yang menarik ni, saya rasa kita excited lah nak puasa kan. Ya. So mudah-mudahan kita semua ni nak, bukan saja sahur is persiapan untuk puasa. Sekarang ni seharusnya ujung Syaban ni persiapan untuk Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita ni semua mula untuk celik lah that Ramadan nak sampai dan kita mempersiapkan sebaik-baiknya insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya.